Hai semua. Hai, terima kasih kerana menonton hari ini channel kami dan hari ini saya Hazli. Saya Joanna dan hari ini kita akan menyediakan makanan raya yang amat lazat dan lebih sihat. Yes. Yap. Alright, so hari ini kalau raya Joanna, apa yang terfikir? Makanan apa yang anda terfikir? Kalau raya kan, masa saya pergi visiting kat rumah kawan-kawan kan, saya mesti mau makan ayam rendang, sate mesti ada. Sate mesti ada. Lemang. Saya sangat suka lemang sangat sedap. Lepas tu lontong. Yap. Semua ni makanan kalau saya makan terfikir masa raya. Betul. So hari ini dah tercium bau tu dah kan makanan tu. Dah lapar dah. Okey, so makanan wajib yang 3 tadi kena sebut tu memang kita akan sediakan lah. So kita ada ayam rendang hari ini. Betul. Kita ada apa lagi Joanna? Lontong. Kalau bagi kawan-kawan vegan atau vegetarian yang tak makan daging tapi mau makan banyak sayur, lontong resepi hari ini lebih sihat dan juga kurang lemak. Yap, dan juga tak lari kita punya sate. Sate mesti ada. Yap. So seperti Joanna cakap tadi kan, makanan kita hari ini confirm dia lebih sihat sebab kita kurang lemak, kurang kalori, tiada gula, kurang gula. Okey, kurang gula dan amat cepat untuk menyediakan semua hidangan hari ini. Jadi tak payahlah 4-5 jam dalam kitchen, tak payah. Ini buat simple saja supaya boleh makan, okey? Supaya tidak rasa berdosa sangatlah. Betul. Bila memakan banyak time raya nanti. Jadi, adakah sudah bersedia? Sudah bersedia semua? Jom kita masak. Mari. Okey, semua seperti yang sudah kami cap tadi, hari ini kita akan ada ayam rendang dan juga sate. So, hero protein kita hari ini adalah ayam dan kita pakai dada ayam yang memang kurang lemak. Joanna? Betul. Dan saya akan menyediakan semua sayur yang kita perlu untuk membuat lontong kita. Jadi kita ada tempeh dan juga kacang panjang, lobak, kubis. Lebih banyak sayur, lebih bagus, okey? Jadi Has, mari kita menyediakan semua bahan yang kita perlu dan kita akan masak kemudian, okey? Alright. Kita akan mula dengan memotong dada ayam ni. Dada ayam ni saya akan potong kepada ketulan-ketulan cube. So dikatakan kita potong begini dulu, memanjang. Dan juga selepas itu kita pusingkan dan potong kepada bentuk cube. Ini untuk kedua-dua rendang dan juga sate ya. Saya pula sama. Saya akan memotong tempeh kepada ketulan cube, okey? Okey, saya sudah habis potong dada ayam saya. Joanna masih banyak lagi sayur mau potong kan Joanna? Sekarang potong kacang panjang. Kacang panjang. So tadi sudah potong lobak, sekarang kacang panjang. Betul. Lagi banyak sayur lagi bagus kan Joanna? Betul. Lebih banyak niat sayur kita makan lebih bagus. Vitamin tinggi, nutrisi tinggi, cepat kenyang. Cepat kenyang sebab serat dalam sayur ni, okey, yang banyak itu yang menyebabkan kita kenyang lebih lama tau. Betul. Jadi kalau boleh, makanan utama kita adalah sayur, okey? Okey, saya akan mulakan dulu dengan memasukkan bahan-bahan untuk membuat paste bagi ayam rendang. So kita ada 1 camca ketumbar, kunyit dan juga 3 ulas bawang putih. Kita masukkan. Alright. Dan kita akan masukkan serai, 1 batang serai yang telah ditumbuk dan dicincang. Saya sangat suka serai. Serai, kalau masak dengan serai, semua makanan jadi lebih wangi. Aroma dia tu kan. Betul. Okey, yang ni cili ni. Okey, sensitif sikit. Kalau kamu suka makan pedas, letaklah banyak sikit. Kalau yang kurang tak berapa suka makan pedas pun, separuh lah. Okey, so hari ni kita ni spicy ke tidak hari ni Joanna? Separuh cukup, okey? Separuh cukup. Okay, kalau tak nanti, kalau ada adik-adik kecil kat rumah, budak-budak kecil tu, tak boleh makan. Terlampau pedas, okey? Jadi, cili boleh sesuaikan ikut selera keluarga anda. Okey? Sekiranya lah tersilap, tertuang terlampau banyak, nanti boleh letaklah susu sedikit lebih untuk kurangkan lagi kepedasan tu. Okey? Dan bahan terakhir untuk paste rendang kita adalah halia. Saya akan masukkan 1 sudu besar halia ke dalam. Okey. So kalau kita tengok tadi ada 6 bahan yang saya masukkan ke dalam untuk membuat paste rendang ini ya.
Alright, so sekarang kita akan blend. Saya akan tambahkan sedikit air supaya dia tidak terlampau pekat lah. Betul. Masuk sikit. Berapa banyak? Kita cuba dengar suara nenek moyang kita. Dia akan beritahu kita berapa banyak kita perlu letak. Kadang-kadang kita masak ni kita tidak tahu garam berapa banyak, semua berapa banyak. We just know. Okay. So saya akan blendkan semua ni, kisarkan. Okay, so kita ketuk sikit. Dan untuk memastikan sama ada paste ini sudah jadi, okey, kita lihat ya. Konsistensi dia, kita tidak nampak ketulan-ketulan besar, cuma cantik ya. Kita nampak dia keluar halus begitu, okey. Dan bau dia memang harum. Warna pun sudah macam ayam rendang. Ayam rendang, belum masak lagi Joanna. Sudah sangat harum. Yep. Sekarang saya akan menyediakan bahan marinade untuk ayam sate, okey? Cuma 5 ingredient sahaja. Jadi, setengah camca paste halia, okey? Setengah camca serbuk kuning, setengah camca madu, okey? Jadi kita tak perlu guna gula, kita boleh guna madu juga. Setengah camca. Setengah camca ke tu Joanna? Setengah camca ni. Banyak je. 1 camca limau nipis dan 1 camca sos soya. Gaul biar dia sebati, okey? Ini ayam yang telah dipotong tadi. Untuk sate, ketulan dia lebih kecil sikit. Alright, yang ini lebih kurang 400 gram dada ayam dan Joanna akan tuangkan sos perap. Dan ini cukup untuk 4 ahli keluarga. Ya. Okey, Hazli, jom masukkan. Tangan ni kotor. Kalau tidak kotor, belum masak. Okey. Tapi sudah cuci tangan kan? Sudah. Pastikan cuci tangan. Kita tidak mau ada bahan-bahan asing ni masuk ke dalam. Tapi sebenarnya kadang-kadang mana tahu sebab itulah sedap kan? Tak boleh cakap macam tu. Okey. So, sudah. Nampak ni. Sudah kuning. Has pergi cuci tangan. Cuci tangan dulu. Jadi sekarang kita nak biarkan dia marinate selama 20 sampai 30 minit, okey? Okey, seterusnya kita akan menyediakan paste untuk lontong. Yes. Sama, sangat senang. Cuma 5 bahan sahaja. Yap. So, bahan-bahan yang diperlukan adalah... Okey, Joanna akan jadi pembantu saya kali ini. Alright, so Joanna masukkan ke dalam blender tu. Okey, 1 sudu makan halia yang telah pun dihiris. Okey, banyak tu Joanna. Tak apa, lebih banyak lebih bagus. Okey, lepas itu serai. Ini adalah 2 batang serai yang telah ditumbuk dan juga telah dicincang. Okey, seterusnya bawang merah yang telah dihiris, saiz yang sedang yang besar tu, okey, telah dihiris. Ni 2 biji lah. Betul. Masukkan. Muat tak blender kita ni? Macam tak muat saja Joanna. Tak apa, kita yakin saja ya. Bahan yang keempat, 4 ulas bawang putih. Pandai Joanna, profesional, tukang masuk makanan profesional. Betul. Kalau makanan masak dengan bawang putih, bawang besar, halia, serai pasti sedap. Okey, bau aroma dia tu kan. Okey, cili ini lebih kurang 3 batang cili yang saiz sedang tu, bukan cili padi ya. Okey, kita masukkan. Tapi seperti yang kami cakap sudah tadi, kalau yang takut pedas, kurangkanlah cili. Macam Hazli tu lebih pedas, lebih sedap. Yes. Sampai berpeluh-peluh lagi bagus. Jadi jangan lupa masukkan sedikit air. Kalau tak, blender tu pasti rosak. Rosak. Okey, cukup. Cukup. Okey, so sudah kita kisarkan tadi. Okey, sekarang so tengok sama juga macam paste rendang tadi. Tapi mungkin ni bahan dia banyak sikit. Dia ada pekat sikit ya. So kita keluar gitu. Memang begitulah bentuk dia tu. Jadi ini paste untuk masak lontong. Jangan sayang Joanna, jangan sayangkan dia, okey. Okey, so seterusnya sos kacang untuk sate yang paling last. Sama juga 5 bahan. Betul. Okey, Joanna bersedia untuk memasukkan lagi ke dalam pengisar kita? Ready. Okey, so kalau nak buat sos kacang mesti ada kacang lah. Kacang. Tapi kita tidak menggunakan kacang yang betul tu. Kita gunakan mentega kacang, tapi ini mentega kacang yang tanpa tambahan gula. Betul. Jadi yang sihat punya lah. Ya. Okey, so 2 sudu besar. Dengan menggunakan mentega kacang yang begini, proses penyediaan ini lebih senang sikit lah, lebih laju, tidak leceh.
Alright. Dan untuk kamu tahu semua, mentega kacang sebenarnya kaya dengan lemak yang bagus. Yes, betul. Ya. Jadi lemak bagus, tapi kita perlu juga control kita punya portion. Tak boleh makan terlampau banyak, okey? Pendek kata, kawal nafsu. Betul. Okey, seterusnya kita memerlukan 1 ulas bawang putih. 1 ulas bawang putih, janganlah guna sudu tu Joanna. Okey. Okey. 1 ulas. 1 ulas. Okey. 1 camca soya sauce. 1 camca. Ini main agak-agak ni. Ini cakap ini sama juga bercakap dengan nenek moyang dia. Okey. Seterusnya adalah 1 camca limau nipis dan 1 camca madu. Okay, so jadi kita tak perlulah guna gula. Boleh ganti dengan madu. Pilihan manis lebih, ya. dan pilihan yang lebih sihat. Seterusnya, Joanna. Sedap madu ni. Dah curi makan dah. Okey, kita masukkan air sedikit. Sedikit cukup. 2 camca kecil. Agak-agak, okey? Agak-agak. Okey, cukup. Dah. Okey, semua bahan kita sudah tersedia. Paste kita sudah sedia, ayam kita sudah marinate lebih daripada 30 minit. Jadi Hazli, jom kita mula masak. Jom semua. Okey, so sekarang sudah sedia untuk masak, Joanna? Yes. Okey, so sekarang saya akan masak ayam rendang terlebih dahulu. Inilah bahan-bahan kita untuk ayam rendang yang telah kita sediakan tadi. Dan sambil saya masak ni, saya akan sediakan sate untuk dipanggang nanti. ya, multitasking. Multitask. Kalau ada 2 orang dalam dapur, Senang lebih cepat. Ya, betul. Okey, dimulakan dengan saya menggunakan minyak zaitun. Okey, saya tuangkan minyak zaitun. Kuali ini telah pun dipanaskan, baru kita masukkan minyak zaitun ya. Jangan masukkan minyak zaitun tu baru pasang api. Pasang api biar kalau tidak ada apa-apa yang akan masak. Okey, so agak-agak dah. Okey, lebih kurang selalunya cara saya letakkan satu dulu. Satu dulu, okey? Satu hanya untuk tengok. Kalau dah ada bunyi macam tu maksudnya bolehlah. Okey, api tu boleh kecilkan sikit. Lepas itu dah ada bunyi macam tu, kita masukkan semua ayam ni ya. Ayam ni kita masukkan. Jadi ayam ni agak-agak 400 gram. 400 gram ya, dada ayam. Dada ayam ni 400 gram. So lebih kurang 4 orang boleh makan ya. Semua yang kita sediakan hari ini cukup untuk 4 orang ahli keluarga yang boleh makan. Kecuali salah satu orang tu makan macam dinosaur atau macam saya lah. Kalau kamu boleh bau dapur ni sekarang, sangat wangi. Oh, sangat wangi. Saya, Joanna dan saya ni belum makan lagi. Itulah. So nanti sibuk ni masak. Nanti kita akan sama-sama makan. Makan. Okey, saya masukkan bawang. Bawang masuk. Joanna. Bau dia dapat tak? Dapat saya tak? suka bau bawang tau. Saya sangat suka bau bawang. Kalau orang masak tu, kalau ada bau bawang tu memang tahu makanan ni akan sangat lazat. Sedap. Sebab sebelum mulut kita rasa, hidung kita, mata kita lihat, hidung kita cium bau dulu. So tu penting tu. Kalau kat situ pun selera tak terbuka, makan pun tiada selera nanti. Dan semua ini adalah bahan yang segar. Kita tak ada guna bahan yang proses. Jadi ni nampak sedap, bau wangi dan juga sihat. Yes. 3 benda yang penting. Okey. Dan pada masa yang sama, boleh juga nanti kita enjoy lah raya makan kan. Betul. Tidak payah risau sangat, gemuk lah, betul apalah. Tu. Selalunya terbelah hati tau. Biasa tu lepas raya ke, perayaan Cina ke, bimbang je. Wah, sudah macam ada perut dah. Takut nanti buncit. Itulah. Kalau cucuk sate, kalau pakai jari perempuan cantik macam Joanna, dah. Baru jadi kan? Jadi satenya pun cucuk dia cantik juga. Okey Joanna, sate dah habis cucuk? Yes, sudah habis cucuk. Okay. Nampak ni, semua sekata. Nampak Joanna, ayam ni dia perang kan? Nampak dah kuning-kuning dah. Maksudnya kita ni, inilah warna yang kita nakkan. Dia perang sikit, maksudnya memang time ni lah sesuai untuk kita. Masukkan paste sudah. So ini paste rendang ayam tadi kita buat kan? Okey, kita masukkan dulu paste ni. Masukkan. Wow. Wanginya.
Apa yang anda perlukan, Okey, Hazli? saya akan masukkan limau. Okey, jus limau sedikit ni. Okey, tuangkan Joanna. Ni agak-agak 1 camca. Tak, kalau lebih pun tak apa. Saya sukalah, bergantung orang tu. 1 camca ke setengah biji ke pun boleh. Okey. Seterusnya 2 cubit garam Joanna. 2 cubit garam. 2 cubit, Ini taburkan. sea salt. Himalaya sea salt. Okey, itu dah 3 cubit, tak apa. Okay. Wow, Joanna, look at that. Nampak tu, ni betul-betul macam rendang ayam yang kalau saya pergi rumah Hazli, saya dapat makan ni. Yes. So, memanglah ini biasa. Salah satu makanan yang tidak boleh lari time raya. Okey, kalau sudah masak macam ni, paling akhir kita akan masukkan santan kelapa. Tapi yang kita pakai ni santan kelapa yang kurang lemak. Ada, memang ada jual sekarang. So, memang ni santan kelapa kurang lemak. Okey, kita akan naikkan api sehingga kita nampak santan ni mula mendidih. Ya? Agak-agak 300 ml, okey? Ya. Wanginya Joanna. Wangi betul. Sudah lapar ni. Okey. Lapar sejak tadi. Yap, tapi tak boleh makan lagi. Kita mesti dia perfect kan Joanna? Betul. So kalau kamu lihat sekarang, dia cair dia agak banyak. Okey, disebabkan santan tu dan kita nampak dia sudah mula mendidih. So kita akan biarkan dia mendidih. Okey, saya akan kecilkan api ni sekarang. Api ni kita kecilkan sikit. Okey, biarkan dia terus mendidih dan kita akan tutup. Okey, disebabkan kita tutup dan biarkan dia mendidih, cecair ini akan terus tersejat dan akan lebih sikit nanti bila kita buka. So kita biarkan dia di sini lebih kurang 20 minit. Okey. Okey, 20 minit dengan api kecil tapi tengoklah, okey. Perhatikan sentiasa kalau dia terlampau kuat ke jangan sampai hangus. Okey? Ni resepi kegemaran Hazli. Jadi Betul. mesti ikut resepi ni dan cuba. Try ya, cuba. Tak payah takut tak gemuk punya. Okey Joanna. Sedia? Sudah 30 minit I tunggu. Okey. Wow. Nampak ni sos ni sudah pekat. Dia punya sos ya. So disebabkan tadi santan tu dia sudah tersejat, so dia tertinggal saja, cukup saja pekat dia ni. So nampak konsistensi dia macam ni. Okey, wow. Warna kuning, nampak cili. Nampak kan ada nampak warna jingga sikit. Betul. Ayam rendang kita sudah sedia. Sekarang saya akan masak lontong dan Hazli Akan memanggang sate yang Joanna sudah cucuk tadi. yes, and after this semua akan siap. Yes, dan boleh makan. Boleh makan, jom. Masak Okey, cepat. jadi lontong ni sama seperti tadi, kita mau panaskan periuk ini, tambahkan sedikit minyak zaitun, okey? Jangan terlampau banyak, sedikit cukup. Tak minyak dulu atas pemanggang ni supaya nanti tidak melekat bila saya panggang sate ayam ni. Jadi paste lontong yang kita sediakan tadi, kita akan masak dia dulu, okey? Masuk ke dalam periuk. Takut. Dah dapat cium bau dia Joanna. Dapat. Dah termasuk hidung Joanna. Cili dia ni kan betul-betul kuat tau. Okey, Joanna dah mula, saya tak mau kalah. Saya akan mula panggang. Dengar bunyi tu. So, kita masakkan. Okey, kita pusingkan dia. Selepas satu sebelah tu sudah masak. Lebih kurang 3-4 minit, satu belah pusing. Okey, api jangan besar sangat. Sekarang tambahkan lobak merah dan kacang panjang, okey? Lobak merah, kegemaran saya. Betul. Okey. Dan semua kacang panjang. Masukkan. Ingat, lebih banyak sayur, lebih bagus, okey? Dan tambahkan 2 cawan air, okey? Masukkan air dan gaul. Okey. Biar dia masak, biar dia mendidih selama 5 sehingga 10 minit. Okey, so tadi kita sudah masak sebelah, saya nak tunjukkan kalau sudah masak tu tengok, nampak tu. Dia ada bekas panggang dia tu, kan? Itu kita nak nampak tu. So pusingkan, cantik. Ini betul-betul macam sate yang saya selalu makan tau. Tapi ni sihat. Ni sihat.
Macam profesional je Itulah. kan. Dan jangan main ni, sehat, lazat dan cantik. Betul. Dan senang untuk dibuat. Oh, dah mula mendidih. Sudah mula mendidih. Jadi kita nak lobak merah dan kacang panjang tu biar dia lembut sedikit. Okey? Lepas lembut, resepi saya sangat mudah dan malas, okey? Tambahkan semua sayur lain dan tempeh dan juga santan. And tutup balik. Mudah dan malas saja. Mudah dan malas. Bagus. Tu resepi saya, okey? Dan sihat. Okey, jom kita tambahkan tempeh. Okey, tambahkan tempeh. Tempeh ni salah satu alternatif protein bukan daging Betul. yang bagus tau. Sehat Sangat juga. tinggi protein dia. Dan nampak hari ni tempeh ni kita goreng pun tak. Dia masuk terus, dia lagi sehat. Kita nak semua bahan dan perencah dia serap ke dalam tempeh itu. Sekarang tambahkan kubis. Okey. Lontong mesti ada kubis. Tambahkan kubis. Masukkan 1 cawan santan. Okey, ni santan yang kita pilih ni lemak dia lebih rendah. Yap, santan lemak rendah. Betul. Jadi pilihan yang lebih sihat dan tutup. Okey? Nampak penuh sebab dia belum lembut lagi tau. Betul. Biar dia mendidih, biar semua sayur dan tempeh tu lembut dan kita nak semua perisa dia, perisa natural dan sihat untuk diserapkan oleh tempeh itu. Betul. Okey, sudah mula mendidih. Semua sayur ni sudah lembut. Sekarang kita akan tambahkan sedikit gula, okey? Tapi bukan gula putih. Nampak ni? Ni gula apa, Has? Gula kelapa. Yes, betul. Jadi gula kelapa, okey? Dia akan memberikan lontong kita rasa yang manis sedikit, tetapi ini adalah pilihan yang lebih sihat sebab kurang diproses. Ya. Okey? Jadi tambahkan gula kelapa. Gaulkan lagi kan? Betul. Dan sedikit garam. Untuk cukup rasa. Betul, sedikit cukup. Ini sudah hampir siap. Biar kita tutupkan dan biarkan dia selama 5 minit lagi. Alright, sate sudah masak Joanna. Betul, so, semua sudah panggang. Dah panggang, nampak perang-perang sikit tu. Itu yang kita nak. Ni macam sate betul-betul tau. Betul, walaupun bukan guna api kan. Alright, Betul. so kita letakkan sini. Nanti, tengok cantik. Kalau dekat rumah tak ada griller, boleh bake juga. Letak dalam oven. Betul. Tapi kalau kita pakai oven, warna dia taklah macam ni ya. Betul. Dia cuma kuning-kuning sikit, masak macam tu je lah. Okey, nampak sate tu dah siap dah. Jadi sekarang step terakhir, okey? Jangan lupa tambahkan 1 camca kunyit dan juga sedikit serbuk cili sebab Hazli suka pedas. Betul. Jadi lontong saya ni mestilah pedas, okey? Kalau yang takut pedas jangan letak banyak. So kalau kita ingatlah lontong, warna dia tu kan ada kuning-kuning, jingga sikit, orange sikit. Betul. Nampak tu. Semuanya bukan kita pakai pewarna tau. Betul. Kita pakai rempah-rempah kita sendiri ni. Rempah yang natural. Ya. Jadi makanan raya tu sebenarnya bukan tak sihat. Betul, sebenarnya itulah persepsi salah. Kita selalu ingatkan makanan-makanan raya ni memang menggemukkan semua. Sebenarnya kalau kamu dah lihat tadi, dari awal hingga sekarang, betul, bahan-bahan kita pakai segar. Betul, kita cuma kena kurangkan gula, kurangkan minyak, kurangkan garam. Betul. Dan kontrol lah sikit portion tu. Betul. Jangan makan sampai perut buncit. Lepas tu makan lagi. Tu nafsu, namanya nafsu. Betul, okey. Jadi lontong saya sudah siap. Sate hampir siap. Lepas ini kita akan dekor lah sikit kan. Yep. Okey, kita hidang, kita dekor, lepas tu kita makan. Sudah bertungkus lumus. Berpeluh-peluh dalam dapur. Dan akhirnya siap juga hidangan raya kita. Yang kita sehat dan lazat. Okey. Jadi kita ada apa, Hazli? Ayam rendang, lontong dan sate ayam. Siap sudah. Saya dari tadi dah sangat lapar. Nak cuba tak, Joanna? Nak cuba ni, tak sabar nak cuba. Nak cuba. Okey, jom. Saya akan cuba lontong saya dulu, okey? Saya akan cuba
ayam rendang. So, Tengok ni mangkuk besar ni. Cukup untuk lebih daripada 4 orang. 5-6 orang pun boleh. Pun boleh. Okey. Bukan nak puji masakan sendirilah, tapi memang nak pujilah. Ayam rendang ni, sedap tau. So, kalau kita bandingkan juga yang selalu kita masak tu, yang cara masakan yang lebih sihat ni pun, rasa dia tidak lari. Betul. Sebab kita spend time, kita menggunakan masa untuk betul-betul menyediakan paste dia daripada awal lagi. Betul. Sama juga dengan lontong ni, sangat sedap. Dan ini, apa yang kita ada depan kita boleh jadi makanan yang seimbang. Betul. Sebab kita ada sayur, kita ada daging. Betul. Dan boleh dihidangkan bersama dengan sedikit nasi impit ataupun nasi biasa. Okay? Betul. Remember tu, jaga portion. Ya, yang paling penting adalah kita jangan makan terlampau banyak. Okay, makan cukup, dapat rasa kenyang, cukup dah. Betul. Jom kita rasa sate kita pula. Okay, Joanna. Okay? Dengan sos kacang. Hmm. Yang kita buat sendiri, lebih sihat. Nampak tak? Creamy betul. Not bad lah. Betul, sangat bagus. So memang sebab ingat ya, kita guna dada ayam tau. So dada ayam dia memang rasa dia kurang sikit, tapi dia sangat senang untuk serap rasa-rasa yang lain. Betul. Sebab dia kurang lemak. Jadi tapi masih tender. Lembut. Lembut. Okey, kalau kita tengok kuah kacang ni, kita ingat tadi kuah kacang ni bukan macam kuah kacang sate yang biasa. Betul. Sebab kita langsung tidak pakai minyak pun. Minyak datang semuanya semula jadi daripada kacang tu sendiri. Mentega kacang yang tidak ada tambahan gula dan tidak pun digoreng lagi ya. Betul. Tapi masih lazat. Kalau saya seorang kan, saya rasa saya boleh habiskan separuh ni tau. Betul. So, kalau kita nampak sini, memang kita cakap boleh dibahagikan kepada mungkin 4-5 orang untuk makan. Betul. Tapi kalau saya satu orang, memang tak cukup. Jadi kalau ahli keluarga anda besar, bolehlah tambahkan portion, okey? Terima kasih semua kerana menonton dan selamat mencuba. Jangan lupa cuba, jangan lupa masak, okey? Lepas tu, beritahu kita pendapat anda di segmen komen di bawah. Betul. Berikan kita ni thumbs up, like. Banyak-banyak thumbs up. Dan jangan kongsikan. lupa subscribe channel kita. Dan kongsikan kepada rakan-rakan anda semua ya. And kita akan jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye. Bye semua.